Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Shah Alam ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahas kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Selepas ini disebut sebagai KSP RMK 12. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas tekad Kerajaan Madani untuk memberikan nafas baharu kepada RMK 12 bagi tahun yang berbaki 2023 hingga 2025. Tiga fokus utama untuk memperkukuh kemampanan membangun masyarakat sejahtera dan mencapai negara berpendapatan tinggi amat tepat pada masanya dan sesuai dengan keperluan dan kehendak semasa. Telah lama rakyat menunggu sebenarnya mengidam-idamkan sebuah negara maju, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Namun, bagaimana maju sekalipun sebuah negara, rakyat tetap memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup. Untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan makanan, sesebuah negara perlu kepada teknologi yang maju agar ianya dapat berdaya tahan sesuai dengan cabaran semasa. Saya boleh bersetuju apabila kerajaan menggalakkan penglibatan pihak swasta dalam pertanian berskala besar untuk melonjak hasil pengeluaran padi, tetapi jangan sampai meminggirkan penglibatan petani, tuan tanah, pewaris yang turun-temurun membanting tulang memastikan keperluan bekalan beras selama ini. Saya walaupun tinggal di Shah Alam, saya berasal dari Sungai Besar, kawasan Jalapang Padi, di sebelah Sekincan, dan sehingga ini pun masih lagi mengusahakan tanah sawah bersama dengan keluarga. Anak tani ya. Ya. Anak tani. Terkait dengan memaksimalkan hasil beras ini juga, saya ingin bangkitkan begitu banyak tanah-tanah sawah yang tidak diusahakan. Jumlah tanah sawah terbiar di seluruh negara berjumlah 97,000 hektar melibatkan 18,975 lot di 2,107 lokasi. Ini pun satu cabaran juga, Tuan Yang di-Pertua. Di mana ada masalah, sebenarnya di situ ada peluang. Sebab jumlah tanah terbiar ini adalah merupakan 22% daripada jumlah 436,000 hektar tanah sawah yang aktif diusahakan ketika ini. Maka satu usaha untuk menyatukan dan memulihkan tanah-tanah terbiar ini dengan sendirinya boleh menyumbang kepada peningkatan SSL beras negara yang berada pada tahap 65% pada masa ini. Saya berpandangan usaha menumbuhkan agensi seperti Felkra perlu difikirkan dan diusahakan. Negara sebenarnya berada di tebing krisis bekalan beras yang dipengaruhi dasar ekspor negara pengeluar seperti India, faktor kestabilan politik dan pengaruh perubahan iklim. Maka kerajaan harus bersedia menubuhkan satu jawatan kuasa pemandu khas. Malah tidak keterlaluan kalau saya katakan kerajaan harus juga mempertimbangkan penubuhan Suruhanjaya Padi Beras Negara untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan ini. Air keperluan asas negara, kita ada Suruhanjaya Air Negara, SPAN. Tenaga keperluan asas negara, kita ada Suruhanjaya Tenaga. Pendidikan keperluan asas negara, kita ada juga Suruhanjaya Pendidikan Malaysia. Maka beras merupakan makanan asas kepada kita. Sudah sampai masanya kita mewujudkan suatu Suruhanjaya ataupun jawatan kuasa pemandu yang khas memastikan keterjaminan beras dapat dilakukan dalam negara kita ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyokong kerajaan untuk memberi tumpuan kepada
High Growth, High Value Industry HGHV sebagai langkah menuju negara berpendapatan tinggi. Saya mengalu-alukan inisiatif kerajaan meningkatkan digitalisasi dalam perkhidmatan kerajaan dan rangsangan memacu e-dagang bagi perusahaan makro kecil sederhana PMKS. Lalu saya ingin mencadangkan agar kerajaan mewujudkan mewujudkan hub e-dagang bagi memudah cara pengusaha PMKS khususnya bagi belia-belia yang ingin menceburkan diri dalam perniagaan PMKS ataupun mewujudkan syarikat-syarikat pemula di dalam bidang ini. Secara fizikalnya, hub e-dagang ini penting bagi menyediakan kemudahan kepada belia untuk bertemu, membina rangkaian perniagaan, mewujudkan rantaian bekalan dan merancangkan pertumbuhan ekosistem e-dagang yang mampu memberi pulangan yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha PMKS. Secara elektroniknya, hub e-dagang akan berfungsi sebagai platform untuk memusatkan pengurusan aktiviti berkaitan e-dagang PMKS. Ia membolehkan usahawan mengurus saluran jualan, inventory, pesanan dan pembayaran mereka daripada satu lokasi yang berpusat dan bukannya perlu masuk ke dalam setiap platform e-dagang secara berasingan. Shah Alam menawarkan diri sebagai parlimen pertama untuk mewujudkan hub e-dagang ini sebagai projek perintis bagi memacu PMKS negara ke arah pengurusan digitalisasi perniagaan dan negara berpendapatan tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua, Shah Alam merupakan sebuah ibu negeri Selangor yang sedang membangun dengan pesat. Selain tersedia sebagai kawasan industri dan percambahan bandar baharu dengan kediaman berdaya huni, bandaraya ini juga menerima kepesatan pembangunan komersial, hub dan pusat logistik yang baharu. Kepesatan pembangunan ini secara langsung telah menyumbang kepada kesesakan jaringan jalan raya di beberapa laluan, khususnya Jalan Subang dan dari Lebuh Raya Gatri hingga ke Lebuh Raya Persekutuan. Saya menghargai beberapa pembangunan infrastruktur yang dinyatakan dalam KSP RMK 12 tetapi tidak mendapati projek naik taraf Lebuh Raya bertingkat di Shah Alam di mana kesesakan ini berlaku. Saya dipahamkan pembinaan Lebuh Raya bertingkat ini pernah dicadangkan dalam pelaksanaan RMK 12. Namun ianya digugurkan untuk memberi keutamaan naik taraf Lebuh Raya bertingkat di Pelabuhan Kelang yang dipikirkan lebih perlu pada masa itu. Oleh itu saya ingin dapatkan kepastian bilakah kerajaan akan melaksanakan projek yang tertangguh ini, adakah ianya akan dimulakan setidak-tidaknya pada akhir RMK 12 ini dan disambung dalam RMK yang ke-13. Saya dipahamkan usaha-usaha perbincangan secara serius telah pun dimulakan dalam mesyuarat tindakan ekonomi Negeri Selangor MTES. Lalu kepastian ini saya harap dapat dimuktamadkan supaya kegusaran rakyat yang menggunakan Lebuh Raya ini dapat diredakan dan semua yang menggunakan Lebuh Raya ini dan masuk ke Shah Alam akan dapat menikmati pembangunan yang dirancangkan, insya-Allah. Masa sudah tamat. Ya, 1 minit saya gulung. Puan Yang Bertua. Sila gulung. Ya, saya gulung. Saya yakin RMK 12 ini akan dapat dilaksana dengan lancar sebagaimana yang disasarkan dengan komitmen kerajaan dan sokongan semua pihak termasuk daripada MP daripada Pembangkang. Tetapi bukanlah terus-terusan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dengan andaian-andaian palsu bahawa rakyat sudah hilang keyakinan dengan memberikan referendum menolak kerajaan. Hakikatnya keputusan pilihan raya negeri 3 sama. Seri 3 sama. Hakikatnya keputusan pilihan raya di Johor 2-0 memihak kepada kerajaan perpaduan. Yang berhormat, masa sudah tamat. Baik. Maknanya ialah kerajaan perpaduan ini semakin mengukuh. Tidak ada lagi kerengga yang bersarang di dalamnya. Yang adanya hanyalah kerengga di luar yang cuba untuk nak masuk tetapi sampai sekarang tidak berdaya untuk masuk lagi. Assalamualaikum kerengga. Assalamualaikum rakyat Malaysia semua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam.